Hai semua, bertemu lagi kita pada sesi PDPR kali ini mengenai tamadun India. 7.1 Tamadun India. Tetapi sebelum tu cikgu nak tanya, ingat tak apa yang kita belajar dari sesi PDPR yang lalu? Apa? Betul lagi? Aha, lagi? Pandai, ya. Okey, dan hari ini kita akan belajar, okey, dah masuk bab baru tau. Yang sesi PDPR, video PDPR yang lalu tu adalah bab yang masih bab sama bab 6. Dan hari ini kita akan masuk bab baru, iaitu bab 7, tamadun, peningkatan tamadun India dan China. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang tamadun India dulu, 7.1 tamadun India. Okey, buat pengetahuan kamu, tamadun India ni kan antara tamadun ataupun merupakan satu tamadun lah yang setanding dengan tamadun-tamadun hebat. Contohnya macam tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir dan juga tamadun China. Okey, kerana tamadun India ini juga mengalami peningkatan yang sangat wow tau, yang sangat mengagumkan, okey, dalam pelbagai bidang. Contohnya macam pemerintahan, peluasan kuasa, ekonomi, kebudayaan, teknologi dan keagamaan. Sama juga macam sebelum-sebelum ni, okay, cikgu akan terangkan dahulukan mengenai lokasi dan perkembangan. Okay, sekarang ni juga kita lihat lokasi dan perkembangan tamadun India. Okay, muka surat 140. Okay, buku teks kamu ya, buku teks sejarah. Jangan ada yang buka buku teks lain pula sekarang ni. Sekarang ni, okay, buka buku teks sejarah tingkatan 1. Okay, muka surat 140. Okay. Selepas tamadun Indus ni berakhir, okay, berlakulah perubahan dalam perkembangan tamadun India. Okay, why? Kenapa? Kerana okay, semasa tamadun India, okay, pusat tamadun ialah ataupun berada di lembah Indus. Tetapi okay, berlaku peralihan pusat tamadun daripada lembah Indus ke Pulau Ganges. Jadi peralihan inilah merupakan tahap baharu dalam tamadun India dan menjadi asas penting kepada perkembangan dalam tamadun ini. Okey, perkembangan yang berlaku lah di sekitar lembah Ganges kan tadi sebabnya pusat tamadun daripada lembah Indus, maafkan cikgu, berpindah ke Pulau Ganges kan. Jadi automatik Pulau Ganges akan mengalami perkembangan yang sangat cepat dan sangat hebat. Sangat wow. Kamu faham kalau cikgu sebut wow tu maksudnya hebat kan. Okay, sangat hebat. Okay. Dan perkembangan tersebut telah membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan kecil dan juga kerajaan-kerajaan besar. Kerajaan-kerajaan kecil dikenali sebagai Janapada. Cikgu ulang lagi sekali, ingat kerajaan kecil Janapada. Kemudian Janapada ini membesar dan membentuk kerajaan yang lebih besar, iaitu kita panggil Mahajanapada. Ingat dalam kepala. Kecil Janapada, besar, kamu tambah Maha dekat depan. Mahajanapada. Faham tak? Bagus. Macam tadi cikgu dah terangkan. Berlaku ataupun wujudnya Janapada dan Mahajanapada. Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, dia ada bagi peta tau. Peta yang menunjukkan kerajaan-kerajaan Mahajanapada. Kerajaan-kerajaan Mahajanapada ni ada banyak tau. Ada Kamboj, ada Gandhar, Kuru, Sursena, Panchal, Matsya, Vatsa bukan Vatsa, Vatsa, Chedi, Asma, Magadha, Angga. Banyaklah kan kalau cikgu
sebut satu-satu, habis saya liur cikgu kan. Okey, tengok dalam buku teks kamu ada di situ. Dia tulis peta menunjukkan kerajaan-kerajaan Mahajana pada. Okey, dan di antara kerajaan-kerajaan Mahajana pada ini, okey, ada satu kerajaan ataupun satu Mahajana pada yang berjaya, iaitu Magadha. Okey, cikgu ulang, Magadha nama dia tau. Okey, kerana apa? Kerana kedudukan Magadha ini strategik, iaitu di lembah Ganges. Jadi Magadha ni boleh mengawal laluan perdagangan utama di Sungai Ganges. Dan Magadha ini jugalah menjadi asas kepada perluasan kuasa, okey, dan perubahan sistem politik. Kemudian wujudnya kerajaan-kerajaan lain seperti dinasti Nanda, Maurya, Gupta. Tapi sebelum tu kamu faham tak apa itu perluasan kuasa? Baik. Perluasan kuasa bermaksud usaha yang dilakukan oleh sesebuah kerajaan atau raja bagi menguasai dan memperluas pengaruh di sesebuah kawasan atau usaha untuk mengatasi pihak lain. Okey. Ini petikan ini ataupun frasa bagi maksud ini, bukan frasa lah, maksud lah bagi perluasan kuasa ini pada muka surat 141. Buku teks kamu muka surat 141 baris yang kedua. Okey, selepas titik ayat pertama tu, okey, buku teks dah bagi tahu dah apa maksud perluasan kuasa. Okey, kamu hafal tau. Okey. Okey, dan perluasan kuasa ini pada awalnya secara fizikal, kemudian barulah berubah kepada keagamaan. Okey, perluasan kuasa ni bila seseorang ataupun bila sesebuah apa tu? Cikgu. Bila sesebuah kerajaan dapat meluaskan kuasa di sesebuah wilayah ataupun pengaruh, kan? Okey, jadi wilayah dan rakyat, masyarakat, semua keuangan hal ehwal semua okey, berada di dalam tangan kerajaan. Dan okey, pada ketika dahulu apabila seseorang ataupun sesebuah tamadun ataupun seseorang raja berjaya meluaskan kuasa, okey, hal ini sekaligus dapat membuktikan kekuasaan dan macam apa kehebatan lah. Maksudnya makin banyak kawasan yang didapat, okey, makin tinggi darjat dia. Bukanlah tinggi darjat, raja tu memang dah tinggi darjat, cumanya macam mana cikgu nak bagi tahu kamu dia akan nampak hebat lah berbanding yang lain. Yang lain. Okey. Sekarang ni jom kita lihat faktor perluasan kuasa dalam tamadun Islam. Okey, yang pertama ialah dasar pemerintahan. Okey. Kerana pemerintahan diketuai oleh raja dan baginda lah yang menentukan dasar perluasan kuasa sesuatu kerajaan. Selain itu, okey, tamadun India ni juga mempunyai sumber manusia yang mencukupi. Okey, dan terdapat dua yang cikgu kena pastilah dua raja yang menggunakan diplomasi keagamaan untuk meluaskan perluasan kuasa. Macam cikgu dah beritahu tadi lah, mula-mula mereka menggunakan ataupun mereka melakukan perluasan kuasa secara fizikal dan kemudian lama-lama mereka akan menggunakan keagamaan untuk meluaskan kuasa. Okey, dan faktor perluasan kuasa yang seterusnya ialah keuangan dan juga kekuatan ketenteraan. Okey, India ini, tamadun India, dalam kerajaan tamadun India ini, mereka kebanyakannya mempunyai pasukan tentera yang kuat. Dan pasukan tentera inilah juga digunakan untuk mempertahankan negara daripada musuh. Baik, di sini cikgu dah senaraikan 5 faktor perluasan kuasa. Dasar pemerintahan, sumber manusia, diplomasi keagamaan, keuangan dan kekuatan ketenteraan. Macam yang cikgu dah beritahu tadi, terdapat dua lah cara perluasan kuasa ataupun bentuk perluasan bentuk perluasan
kuasa. Okey, buku teks kamu muka surat 142. Bentuk perluasan kuasa terbahagi kepada dua, iaitu fizikal dan juga keagamaan. Okey, dari segi perluasan kuasa fizikal, okey, kita boleh kena pasti semasa dinasti Nanda, Maurya dan juga Gupta. Kalau keagamaan pula, kita boleh kenal pasti semasa pemerintahan ketika zaman Gupta, ketika zaman Gupta dan juga dinasti Maurya. Semasa dinasti Maurya dan juga Gupta. Okey, dekat sini cikgu ada berilah peta-peta. Peta ni pun sama, cikgu gunakan peta yang sama dalam buku teks kamu supaya kamu tak keliru dengan apa yang cikgu akan terangkan. Okey, lihat gambar pertama. Ini ialah dinasti Nanda ataupun dalam buku teks kamu. Okey, kita tengok dulu peta. Okey, tengok dulu peta. Kamu jangan mengantuk. Okey, tengok peta. Okey, buku teks kamu 142. Gambar itu adalah menunjukkan peta dinasti Nanda. Okey, so apa ada dalam peta dalam dinasti Nanda tu? Maksudnya kawasan-kawasan di bawah dinasti Nanda. Pundravardhana, Pataliputra, Vidisha, Madura. Okey, kamu tak payah ingat apa-apa. Kamu just ingat 1-2 je sebab banyaklah kalau kamu nak ingat nama kawasan ni kan. Okey, semasa dinasti Maurya pula, lagi banyak kawasan yang dinasti Maurya ini berjaya untuk luaskan kuasa. Seperti Harappa, Mohenjo-daro. Okey, banyaklah Kalinga, Champa, Sungai Ganges ni. Ya, Sungai Ganges kan. Pataliputra pun sama juga kawasan-kawasan semasa di bawah dinasti Maurya. Okey. Kemudian gambar yang ketiga ialah dinasti Gupta. Okey, kita ada Vaisali, kita ada Pataliputra. Okey, kita lihat keagamaan. Okey, lihat gambar yang cikgu letak dekat keagamaan ni. Okey, ini merupakan peta penyebaran agama. Jadi bermula di Sungai Ganges. Okey, tepi Pataliputra tu ialah Sungai Ganges. Okey, ke Sri Lanka, ke Burma, ke Tarim Basing, ke Bactria, Athens, Antioch dan Alexandria. Alexandria. Okey, jadi banyaklah. Okey, banyak kawasan-kawasan yang tamadun India ini berjaya untuk meluaskan kuasanya. Kan, dah tak mengantuk dah kan? Okey, kita teruskan kepada bentuk perluasan kuasa yang pertama iaitu dari segi fizikal. Okey. Okey. Untuk dari segi fizikal, perluasan kuasa ini membentuk sesebuah empire menggunakan dari segi fizikal lah, iaitu dari aspek kekuatan ketenteraan dan juga disiplin pasukan tentera. Selain itu, dasar yang diambil oleh seorang raja menjadi faktor perluasan kuasa ini dilaksanakan. Okey. Dalam buku teks kamu, muka surat 142. Okey, yang pertama sekali kita dapat lihat semasa dinasti Nanda. Lepas tu ditulis dinasti Maurya dan dinasti Gupta. Jadi pada zaman ataupun pada dinasti Nanda, perluasan kuasa ini dilakukan dengan kekuatan ketenteraan. Okey, pada ketika itu tentera ini mempunyai 20,000 kavalri, 200,000 infanteri dan 3,000 tentera bergajah. Okey, kavalri, infanteri ni nama-nama tentera dia lah, bahagian-bahagian tentera dia. Okey, dan Empire Nanda ini yang menganjur dari wilayah Bengal di sebelah timur India hingga ke Punjab di sebelah barat. Dan Pataliputra merupakan pusat pemerintahan Empire ini. Jadi Pataliputra merupakan pusat pemerintahan dinasti Nanda. Banyak kan? Dinasti Nanda menggunakan seramai 20,000 kavalri, 200,000 infanteri. Lepas tu pakai lagi 3,000 tentera bergajah. Okay. Lepas tu bila dah dinasti Nanda ini menggunakan kekuatan ketenteraan, sama jugalah semasa di zaman dinasti Maurya. Okey, pada ketika itu
Kamu tengok dalam slide cikgu ataupun dalam buku teks kamu buat ada. Okey. Dinasti Maurya diperintah ataupun dipimpin oleh Chandragupta Maurya dan Asoka. Kedua-dua pemerintah ini berjaya membentuk sebuah empire yang sangat wow, yang sangat luas, yang meliputi pelbagai kawasan yang macam cikgu dah tunjukkan dekat dalam peta tadi. Dan mereka menggunakan kekuatan ketenteraan dengan memiliki 9,000. Tadi tu pakai 3,000 je tentera bergajah. Sekarang ni dia pakai 9,000 tentera bergajah. 30,000 cavalry dan 600,000 infantry. Ramai tu. Lepas je Asoka yang pegang kuasa, jadi Asoka berusahalah untuk menguasai kawasan-kawasan yang belum lagi ditakluki di bawah kekuasaan Maurya. Jadi mula-mula Chandragupta Maurya tau yang pegang. Kemudian Chandragupta Maurya ni dah meluaskan kuasanya lah ke beberapa kawasan. Kemudian bila Asoka pula naik tahta, beliau menguasai lagi kawasan-kawasan yang pada ketika pemerintahan Chandragupta Maurya ini tak dapat nak kuasai ataupun masih belum dikuasai. Termasuklah Kalinga. Jadi kamu ingat Asoka ni dia cuba menguasai Kalinga dan Kalinga ini berjaya dikuasai. Tapi kan banyak sangat nyawanya hilang. Kamu kena faham bila berlaku peperangan ataupun berlaku bagaimana pergaduhan melibatkan ketenteraan. Memang banyaklah nyawa rakyat terkorban. Macam dekat Kalinga kan, seramai 150,000 orang telah kehilangan harta benda dan 100,000 orang telah terbunuh. Banyak kan? Jadi disebabkan banyak tu, kerajaan Asoka telah berubah. Macam dia rasa dalam, banyak yang dah terbunuh rakyat dah terbunuh kan. Macam dia pun dah rasa ada sifat toleransi dan juga bertanggungjawab. Sama juga dengan dinasti yang kedua tadi. Peluasan kuasa pada zaman Gupta diterajui oleh Chandragupta I. Jadi Chandragupta I ni memerintah antara tahun 320 Masihi sehingga 335 Masihi dan pada ketika itu Pataliputra masih lagi dijadikan sebagai pusat pemerintahan dinasti Gupta. Dan Chandragupta I ni pun menjadikan ketenteraan juga sebagai salah satu kaedah untuk meluaskan kuasa baginda. Baik, kita lihat faktor dari segi agama. Panjanglah tadi faktor dari segi ketenteraan kan. Jadi di tamadun India, kita dapatlah beberapa raja yang meluaskan kuasa dengan menggunakan kaedah keagamaan dan kemanusiaan. Sebab apa? Sebab kaedah ni macam kalau guna ketenteraan kan, kita tentera lawan. Jadi dekat mana yang dia berjaya dapat, itu sajalah kawasan yang dia dapat kan. Tapi kalau tapi kalau meluaskan kuasa menggunakan kaedah keagamaan, jadi tiada sempadan atau wilayah yang tetap, sebaliknya merentas sempadan. Contohnya ataupun kesanlah daripada peluasan kuasa dari segi agama ni, dinasti Maurya, terutamanya masa zaman Asoka tadi lah kan, sangat dikenali di serata dunia. Kerana apa? Kerana selepas perang Kalinga tadi kan yang cikgu dah beritahu kan, Kalinga tadi ramai yang terbunuh kan. Asoka pun menghentikan peluasan kuasa secara fizikal. Tetapi beliau dah cuba menumpukan kepada perkembangan agama Buddha. Ingat zaman Asoka menumpukan perkembangan kepada pengembangan agama Buddha dan Asoka membina satu tiang yang dikenali sebagai tiang Asoka. Tiang Asoka ini dekat atas tiang Asoka macam dalam gambar dalam slide cikgu kan, nampak tak ada gambar situ. Itulah tiang Asoka. Tiang Asoka ini mempunyai ataupun dekat atas tu diukir peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dalam pemerintahan. Dan misi perkembangan agama Buddha ni sangat
meluas dilakukan. Okey. Ketika zaman Gupta pula, okey, kalau kamu kena ingat, kalau Asoka agama Buddha, zaman ataupun dinasti Gupta ialah perkembangan agama Hindu. Okey, pemerintah Gupta menekankan hal-hal berkaitan kebudayaan, kesusasteraan, seni bina, perdagangan dan pemerintahan yang berasaskan kepada agama Hindu. Okey, pada ketika itu Raja Samudra Gupta sangatlah pada ketika itu raja tu sangat meminatilah, sangat suka, seronok kepada puisi-puisi yang berbentuk keagamaan. Sampailah dia ni dikenali sebagai kavi raja, iaitu raja penyair. Dan penekanan kepada agama Hindu dalam dinasti Gupta ini membolehkan zaman Gupta ataupun dinasti Gupta dikenali sebagai zaman keemasan. Wow. Zaman keemasan dalam agama Hindu. Okey, cikgu harap kamu jelas. Tahu? Tapi untuk kamu tahu tak apa itu zaman keemasan ataupun zaman keemasan, tahu tak apa dia? Okey, zaman keemasan tu ialah satu pencapaian ataupun kemajuan besarlah yang tertinggi oleh tamadun. Maaf cikgu, bukan oleh tamadun. Oleh dinasti Gupta. Dalam bidang tertentu yang dicapai oleh sesebuah pemerintah ataupun yang dicapai oleh dinasti Gupta. Baik, sampai di sini sajalah. Tajuk 7.1 Tamadun India. Di sini terdapat beberapa kesimpulan ataupun iktibar yang boleh kita ambil daripada cipta ataupun kehebatan ataupun kejayaan ataupun perkembangan tamadun India. Iaitu yang pertama ialah pendidikan sebagai ejen perubahan kepada kemajuan negara. Oleh kerana itu, kamu perlulah mendapatkan pendidikan. Dan kena rajin-rajin datang sekolah. Kerana kamu merupakan ejen perubahan kepada negara kita. Dan kita perlu faham pentingnya kerjasama, kerana dalam tamadun India ni banyak kerjasama kan. Antaranya kerjasama daripada ketenteraan, sumber manusia. Macam tadi kita belajar kan dekat tamadun India. Lepas tu ada kerjasama daripada pemerintah lagi. Sebab tu kerjasama dan bersatu padu tu sangat penting di Malaysia. Dan juga sesebuah negara ataupun sesebuah dinasti ataupun sesebuah tamadun perlu mempunyai seorang pemerintah yang baik. Sekian itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Jumpa lagi.